warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadul muhtaram, tuan yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syiah, seluruh tuan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi, seluruh tuan kuasa, kanda saya mulia Abang Said, dan semua para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Juga kanda saya Tuan Haji Nur dan juga Fadil Safais yang ada pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita lakukan ini, pahala untuk ibu dan ayah kita, insya-Allah, amin. Dan teman-teman sekalian, kita akan sambung baca pada bab yang keempat. Hari ini masuk bab bau. Bab ni seronok. Hari itu kita berhenti pada bab ketiga, iaitu banyak berserah pada Allah. Kita dah baca itu bab ketiga, urusan diri kita, urusan anak isteri kita, serah pada Allah. Kita bagi dia agama, kita bagi dia pendidikan, selebihnya serah pada Allah, bukan kerja kita. Dan malam ni kita masuk saduk baru, best. Bab yang keempat, ibu-ibu dengarlah, menjauhkan diri dari pasar, daripada pasar. Dan disebut apa ibu sekalian? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab ini menceritakan bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ia akan cerita tentang macam mana pergi pasar raya Giant ke Tesco ke mana, tak kisahlah, pasar malam ke pasar pagi, kita akan baca malam ni. Jadi orang lelaki dia seronok tajuk ni. Dia seronok tajuk ni. Dan dalam buku ni juga, kitab ni juga, nanti kita akan jumpa dah tu bab yang baik juga, iaitu sabar dengan karenah isteri. Ada dalam kitab ni. Tapi dia tak ada tajuk sabar dengan karenah suami, tak ada. Selaklah 10 kali pun tak ada. Jadi bab ni dia kata apa? Menjauhkan diri dari pasar. Dan menjauhkan diri dari pasar itu ialah menjauhkan diri mereka daripada duduk di pasar-pasar untuk berjual beli, melainkan setelah mereka tahu hukum hakam muamalat pada syarak. Jual beli ni, jual beli, kita masuk saja Tesco ke Giant ke pasar malam, semua terikat dengan hukum. Beli sebab tengok penjual ke, beli sebab sedap. Semua ni ada hukum ni. Ada 3 orang jual pun balik, pilih hak 3 ni, hak mana kita pilih? Hak sedap ke? Hak jaga syubhah, tak syubhah. Orang warak, dia meninggalkan perkara syubhah. Warak ni apa ibu sekalian? Warak meninggalkan perkara syubhah. Tak berapa nak yakin beli kat dia ni. Tak apalah, tak payahlah. Warak lah tu. Bukan warak ni tunduk sampai tak tengok orang beretuh tiang. Dah. Warak ni meninggalkan perkara syubhah, itu warak. Tengok hak jual ni, ya Allah, dengan selak pendek dia, dengan tengah-tengah duk balut apa balik, duk pergi sereh, tahu tak sereh? Atau sadoi lah hak tu kita beli pun. Tahu tak sereh? Tahu apa nak sereh? Dia pergi tepi lori dia tu, pram dia bagi ni 200 gram turun, warna hijau. Contoh, kita nak pergi beli durian apa semua ni, tengok hak jual tu macam mana. Kita pergi beli, makcik, ni apa balik berapa satu RM3. Oh, makcik buat seorang kada dengan pakcik. Pakcik mana? Pakcik pergi semayang. Oh, bagus, kita dengar pun seronok. Oh, bagus nak. Pakcik kalau semayang belakang imam lah. Habak Allah. Kalau gitu bagi 2 lah. Belilah satu lagi, pasal dia ni orang yang soleh. Tuan-tuan, kata ulama, kenapa hati kita jadi keras? Hati kita, hati anak-anak jadi keras sebab apa? Sebab 2 perkara kata ulama. Pertama, bercakap benda-benda yang kotor, hati jadi keras. Budak hari ni selamba ya, sialah apa, biasa ya bagi dia. Betul tak betul? Kita dulu jangan kata sial.
Kata kat adik bodoh ya. Tuan-tuan, rotan tuan-tuan. Berbalok ni. Kata bodoh ya kat adik. Yang kedua dia kata apa? Hati ni jadi keras bila mana mereka itu memakan makanan yang syubhah. Makanan yang kita tak meyakini. Hari ni masuk berita kata tak boleh makan. Besok masuk TV3 balik dia kata boleh makan. Kita ambil jalan, aku tak mau makan. Ini warak. Faham tak? Hari ni dia masuk, dia kata yang mineral ni tak boleh makan. Adalah sebab-sebab tak boleh makan, masuk TV. Duk besok pula dia kata boleh makan lah. Kita pun tak apa nak yakin ni. Akhirnya kita meninggalkan perkara tersebut. Itu disebut kita ni orang yang menjaga hati kita. Tuan-tuan lepas semayang isyak lagi, katalah ada duk pergi tengok atas meja ada nasi lemak ke apa ke. Ni contoh bukan betul. Dia pergi cari pula, ada ustaz sebut tadi dia ni munafik betul ustaz. Tu dia kena munafik tak, ni contoh. Tuan-tuan keluar lagi tengok atas meja ada 20 nasi lemak ke apa ke, jangan ambil lagi. Pergi tanya JK Masjid. JK Masjid ada tanya, Ji, ni nak tanya ni, nasi ni orang sedekah ke memang order? Kata tak, kita order ni untuk mesyuarat malam ni. Tu bagus. Dia jaga hati dia. Tuan-tuan, ni pengalaman saya tuan-tuan. Saya dulu bertugas di Masjid Firdaus Bandar Baru Selayang. Tak lama tuan-tuan, 8 tahun dah. Satu malam tu tuan-tuan, Nazir Masjid amanahkan saya, Ustaz tolong order nasi Arab. Bandar Baru Selayang tu ada satu nasi Arab. Tuan-tuan tahu tak? Ibu tahu tak? Tak tahu saya nak tunjuk. Syarat kena bawa saya tunjuk tuan-tuan, insya-Allah. Saya pun telefon dia, order nasi Arab lah. Kita JK dekat 23 orang, 25 orang, order nasi Arab. Kambing semua. Kambing semua. Kami punya bilik mesyuarat dalam sini lah. Luar tu ada macam tempat kita dah buka posa apa, meja semua. Tunggu 9.45 tak main-main. Saya pun telefon, Fin, mana saya tak? Dia tak dah, aku letak kat kantin lah. Bila dia kata dia letak kat kantin, bulu rumah saya semua naik. Tuan-tuan, saya pun keluar tuan-tuan, keluar macam ni, keluar. Tok siap, biasalah Tok siap. Ustaz, ni ada orang sedekah nasi Arab. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tuan-tuan. Ni ada lagi dua ni Ustaz, lagi dua. Mama, jangan bising lah. Tok siap ni masuk lambat sikit mesyuarat. Duduk bagus sampai tu. Tuan-tuan, saya pun tengok nak kata apa. Tak, sila. Lutut berasa nak rebah ni. Saya pun masuk BBC dekat Nazir Masjid. Ustaz, nasi kita jemaah makan Ustaz. Tak apa, order ni. Tak apa, nasi baik, bagus tuan-tuan. Kalau dia tolak elang bulan, tak pening, pitam terus. Saya pun order, saya pesan dia, lepas ni sampai masjid, jangan letak kat mana, tunggu aku. Dia pun sampai masjid, saya pun, aku sampai dah. Bawa naik nasi tuan-tuan masuk. Oh, jangan buat seram begitu tuan-tuan. Kita tanya dulu lebih baik, takut kita ambil hak orang. Kita nak salah dia tak boleh. Pasal benda kalau duduk atas meja masjid, sedekah. Faham? Tuan-tuan pergi beli coklat apa kan, nak pergi ambil uduk, pergi letak atas meja, nak pergi ambil uduk, mai semayang. Keluar kira sedekah. Dia kata ni mana punya jemaah duk tinggal coklat daripada Paris kan, mana Paris ni. No, bini duk tunggu di rumah tu, nak jawab apa lagi ni. Kita nak buat souvenir, surprise. Memang surprise tuan-tuan. Ingat, saya dah sebut dah, cuaca rumah tangga bergantung pada cuaca isteri. Dah janji tadi nak beli coklat, balik-balik tak ada. Dia dah jawab tuan-tuan. Ni dia kata, pada syarat muamalatnya, jual belinya, kita nak beli pun kena tahu hukum hakam, nak jual pun kena tahu hukum hakam. Dia tahu cik ni cawan ni bagus. Cawan ni kalau lambung tak pecah. Memanglah lambung tak pecah, baling bawah tu. Sudah dikira tipu dalam perniagaan. Nampak macam biasa ya. Mama ni, ni musaking kucing tidur ni. Ni duk cerita musaking pula ni. Kita pakai ambil lah tuan-tuan, mana ada satu lori main tonggek sekali ni, kita mana nak beritahu. Benar rezeki kita kan nak tahu tuan-tuan. Maknanya kita dah ingat kita pergi masuk Giant Tesco ni. No. Kita masuk, kita kena mengaji. Kita kena tahu hukum hakam. Dengan siapa kita nak beli. Benda apa yang kita boleh beli. Nak bayar macam mana pula. Tengok. Kita nak bayar, tengok kaunter. 17 lelaki, 18 perempuan. Pergi 18 Tuan-tuan tak lah. Tuan-tuan bagus. Ni saya tuan ni hak geng batu lain. Batu kita tak buat gitu. Tengok benda tadi dia kata apa? Mendatangkan syubhah. Kita tinggal. Ini orang yang warak. Ingat tak? Dan dia kata apa lagi tuan-tuan Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka tidaklah menyebutkan diri mereka daripada amal akhirat.
berjual beli tidaklah sampai menggadaikan akhirat. Benda ni kalau kita contoh senang di Mekah Madinah, senang, itu yang paling senang sekali. Tuan-tuan, ambil barang, letak, azan. Ni berlaku kat saya sendiri, tuan-tuan. Dekat Sofa Tower tu, tingkat 2 tu dia ada supermarket sikit. Dah beli-belilah, letak dah. Lepas ni ada seorang Arab, saya belakang dia. Letak jubah 3-4 lai buat, tuan-tuan. Elok dia bungkus dekat Arab ni, sampai kata saya, Allahu Akbar, Allah. Azan. Dia selama ya, Ba'dal Isya. Belum. Kita ni panggil dia. Basya ni tuan. Kita ni panggilan, tuan-tuan, kita kena ubah panggilan pada orang, kena panggil panggilan yang orang seronok. Faham? Kalau dia ni bawa bas, jangan panggil driver, panggil pilot. Ni bahasa yang mana? Kita tengok ada seorang Pak Haji duk pegang tongkat apa. Jangan sebut Pak Haji, jangan panggil Abang Haji. Dia buang tongkat balik lari, tuan-tuan. Bahasa kita kena jadi orang yang baik. Ingat tak, tuan-tuan, dulu-dulu orang kampung dia panggil macam mana? Intan Payung ke Suma Dewi, betul tak? Bahasa dia tu bahasa yang cantik. Ni mai tengok ni, Allah, ni cucu siapa ni? Segak ah. Kawan tu jadi lemah tu ni. Memang tak ramai. Hai, tengoklah cucu siapa? Dandan. Kan? Cakap orang yang baik, tak. Siapa panggil dia? Basya, tuan. Kira azan. Tu dia. Ustaz kena ceramah dengan penjual. Tinggal pergi semayang apa semua, tuan-tuan. Lepas semayang Isyak, naik balik. Baju duk datang tu. Kalau fikir logik akhir, tak apalah azan tu. Dan lah azan tu. Kira lah tek 3 lai pun. 3 lai tak 3 lai. Lepas Isyak. Ni, di Selayang apa? Selayang Indah. Ada satu kedai gunting rambut Aceh. Ni, dia kalau tarik tangan ni meletup ni. Aceh punya geng ni. Di Selayang tu kalau pukul 6.45, 6.50, tuan-tuan pergi dia kata tak nak, lepas maghrib. Dia duduk gunting lah 2-3 orang ni habuan nak maghrib. Sebab maghrib dia akan tutup, sebab maghrib pendek. Ketiga tukang gunting rambut dia akan berhenti pergi semayang di masjid belakang tu, Masjid Selayang Indah. Kadang kita ustaz, kadang waktu tu nak pergi gunting tak pun, nak pergi cukur, nak pergi kuliah maghrib ni, kenyik-kenyik lepas seorang. Sekali main seorang, bang, ada kita lepas maghrib ada hak bagus? Oh, semayang dulu kah? Bagus, cantik. Yang tu bagus punya geng. Ada hak sebelum gunting. Dia akan berhenti 45 minit. Contoh kalau maghrib 7.45, last pukul 7 tu dia tak ambil orang dah. Dia akan bajet orang yang dia gunting tu last sebelum maghrib. Bagus tu. Depan ni ada 2-3 orang Aceh tu Ada hak bagus, betul. Ada hak tak boleh. Gunting sekejap sebelum minit. Oh bang, kita semayang dulu bang. Mayang apa. Duk bebai pergi kat luar ni. Padahal kawan ni punya bagus, sanggup tutup kedai nak pergi semayang maghrib Kita pula malu kan. Pasal apa dia kata? Pasal mereka ini mengutamakan urusan akhirat. Tuan-tuan, sampai dah disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita selepas subuh dan juga selepas maghrib. Siapa yang selepas subuh dan selepas maghrib dia baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, 7 marat, 7 kali. Kalaulah dia baca waktu maghrib, dia mati sebelum subuh, haram api neraka baginya, kata Nabi SAW. Besok subuh pula baca 7 marat, 7 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali. Kalaulah dia mati sebelum maghrib, dia baca subuh, mati sebelum maghrib, haram baginya api neraka Allah. Hak jamin siapa? Nabi SAW. Nak sebut apa? Mendahulukan urusan akhirat. Tapi kalau Tok Imam tak sebut, tak usah kata apa. Tok Imam maghrib, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam. Ikut dia. Tuan-tuan pandai-pandai pula. Subhanallah. Siapa subhanallah? Semalam ustaz kata 7 kali. Tak, benda tu sunat, jangan kacau imam. Boleh faham? Lagi satu, kalau imam sangkut, jangan kacau, bagi dia ingat dulu. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ay. Dia main jemo. Pasal tengah duk baca tu, teringat bini dia bergetelok. Ni hujan imam ni.
Tuan-tuan, makmum tak ada fikir apa. Imam susah, dia nak kena fikir nak baca surah apa. Makmum kira tahu amin ya. Betul tak betul? Daripada sujud pertama, sujud kedua, nak naik rakaat kedua, Allahu Akbar, imam nak kena fikir lah nak baca surah apa ni. Tuan-tuan kira naik, buat garu ketiak, tarik telur, tu yang kerja makmum ni. Tapi tu imam dia nak kena fikir ni, belakang aku ni ada budak duk teriak tak teriak, ada 3-4 orang belah duk berasa nak baca panjang ke pendek, tu kerja tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inilah dunia imam, dunia akhirat aku. Pasal berapa ayat? 3 ayat. Kekalkan dia 3 kali permilihan berturut-turut. 3 ayat tuan-tuan dia kata. Faham? Kalau tak imam duk ambil tengah ni, waladdallin. Amin. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. Mampu dah ni. Dapat semangat pula dah ni Tok Imam. Dia duduk main, Fatihah baca dah ni. Faham? Tok Imam duduk main semangat pula, dia main semangat. Tuan-tuan nak kata apa? Faham? Sangkut pula dah, sebab dah. Padahal kalau kita baca pendek ni bagus boleh tolong orang belakang. Bagi imam apa betul? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ay, kita diam, jangan kalau ni wa ra'ay. Nampak 2 kali nampak sangkut dah tu. Baru tolong wa ra'ay, baru sambung ni kawan tu wa ra'ay. Subhanallah, lupa surah tu. Jangan lupa ayat, surah pun lupa. Dia kata waktu ni lah, dia kata peluang nak tegur orang. Dia kata bila lagi nak ada peluang dia duk tunggu bertahun. Dia kata 7 tahun aku jadi makmum, ni lah peluang terbaik. Subhanallah, tu dia tu tak. Tu imam bukan lupa ayat, lupa surah. Surah apa aku baca, terus lupa ni. Jangan tuan-tuan, adab dengan imam pun dia kena tengok. Boleh faham kan? Tu dia kata apa? Dan mereka itulah sampai tahap mendahulukan urusan akhirat. Orang akhirat ni senang tuan-tuan. Dia nak minum air, dia bismillah. Pasal dia pikat bismillah tu bawa sampai akhirat. Tu je. Orang dunia ni kan minum minum. Tuan-tuan nak masuk duit, tuan-tuan nak sedekah RM1. Orang akhirat dia akan fikir, ya Allah, jadikanlah RM1 ni pahala untuk seluruh keluarga aku. Dia buat RM1, semua dapat. Simple Dia nak buat satu-satu benda, nak keluar masjid, nak keluar surau ni, kaki kanan kaki kiri. Akak, kanan kiri. Tak tahu Ustaz, saya lompat. Lompat tak boleh. Kiri kanan kan. Semua tu dia ada kira-kira dia. Kenapa? Kerana perbuatan yang menyibukkan mereka daripada Allah itu adalah sia-sia di dunia dan juga akhirat. Jagalah macam mana pun, buatlah macam mana pun. Bila kita ni meninggalkan Tuhan, dia kata, Ustaz nak buat macam mana ni? Rezeki kita ni nak bagi kaya, nak bagi bang, kaya miskin yang penting barakah, berkat. Boleh faham? Boleh faham tak? Kawan kita duduk apartment ni, rumah 2 bilik ya pun tuan-tuan, tapi berkat. Letak kepala lena, letak lena. Kita ni tak mau lena-lena pasal tenang ni tak boleh beli. Tenang tak boleh beli. Lepas tu dia kata apa? Kalau kita meletakkan akhirat, kita takkan rasa apa. Tak apa, Tuhan bagi ni, alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Tengok macam mana Nabi Adam AS. Nabi Adam duduk dalam syurga. Nabi Adam duduk dalam syurga. Minta apa dapat, betul tak? Dalam syurga pula, tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Dalam syurga ni, nikmat dia bertambah-tambah. Kalau makan hari ni sedap, besok lagi sedap, lusa lagi sedap. Sedap dia tu bertambah. Dunia tak, saya makan sedap, bawa kawan kata tak sedap. Tuan-tuan, cuba rasa, sedap tak sedap? Kalau sedap, bayar. Kalau tak sedap, aku bayar. Kawan ni confirm tak sedap. Kita tadi kat sini ni, dia punya sup dia sedap Ustaz. Sup dia Ustaz ni penuh jantan semua keluar ni. Dia punya tulang lagi lembut pada ubi. Kita pun dah dengar betul ni, betul. Tak apa, Ustaz bawa. Kalau betul sedap, saya belanja. Tapi kalau tak sedap, Ustaz bayar. Kita membawa tuan-tuan, dia mesti kata tak sedap juga. Sebab nak suruh kita bayar. Itu biasa. Kan? Bang, kita pergi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam syurga ni tuan-tuan, hadis Nabi kata apa? Antaranya nikmat bertambah. Yang kedua, dalam syurga ni tak ada penyakit pening kepala. Dalam syurga tak ada penyakit pening kepala. Ni dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, dalam syurga ni tak ada penyakit ni kerot kening. Tahu tak kerot?
Orang KL panggil apa? Kerut. Kerut ke? Apa geli renggung nak sebut ni. Jadi duduk kerut kan, berkerut. Kan suami tengah dah tengok TV ni, bini mai, bang. Hari ni Ahad. Yalah Ahad. Awak. Jom. Jacket. Dah. Faham lah? Suami baru nak duduk ni. Suami duduk kerja 5 hari. Sabtu Ahad nak duduk di rumah. Bini pula guna hujah, saya ni 5 hari duduk di rumah, Sabtu Ahad nak keluar. Pening kita ni. Duduk kerut. Anak-anak nak pergi ni, mak ni. Adik nak pergi Melaka ni, ada rombongan. Boleh tak ayah bagi tak? Kita tengok ayah balik lagi macam mana. Ayah sampai, mak dengan anak duk mengendap kat tingkap. Ayah satu macam macam duk kerut macam ni. Mak rasa hari ni jangan minta. Sebab ayah tidak berwatak dengan watak ahli syurga. Minta hari lain dia kata. Kamu ada apa? Nabi Adam duduk dalam syurga. Allah kata janganlah kamu makan buah khuldi, jangan kamu dekat dengan pokok tu, jangan kamu sentuh pokok tu. Duduk dalam syurga dah ni. Tapi bila buat benda hak Tuhan larang, Nabi Adam dicampak ke dunia. Kita nak cari rezeki elok dah. Tapi bila kita buat benda yang Allah murka, rezeki duk jadi kuih sempit duk jadi kuih susah. Pasal apa? Pasal kita buat benda hak Tuhan larang. Sebab apa tuan-tuan Allah sekalian? Sebab dia kata itulah mengundang keberkatan pada akhiratnya. Hak benda kita buat tadi nak mengundang berkat. Dan Imam Malik ni siapa? Ibu-ibu? Saya kuliah saya jarang tanya ayah-ayah, takut silap. Faham? Jawab-jawab silap. JK saja silap. Kena juga. Kan tanya ibu-ibu. Imam Malik ni siapa? Guru kepada Imam Syafi'i. Betul ya? Aku seram ya ustaz ni. Tak apa, rancangan ni ustaz tanya, ustaz jawab. Ibu-ibu buat fikir sudah kan. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik kan saya dah sebut, Imam Malik ketika duduk di Madinah. Imam Syafi'i asal mana? Imam Syafi'i, ibu-ibu, Imam Syafi'i asal mana? Gaza, Palestin. Faham? Dengan duduk sebut Batu Kip. Imam Syafi'i asal mana? Dia tak jauh, Greenwood belakang ni sikit dah. Balik saya malam ni tuan. Imam Syafi'i asal di Gaza, membesar di Mekah Al-Mukarramah. Lepas tu Imam Syafi'i dengar di Madinah ada seorang ulama yang hebat namanya Imam Malik. Imam Syafi'i pergi ke Imam Malik mengaji, akhirnya meninggal di mana? Imam Syafi'i meninggal di bumi Mesir. Di bumi Mesir. Siapa pernah pergi Mesir, dia mesti pergi makam Imam Syafi'i. Depan sikit makam Imam Syafi'i ada makam gurunya Imam apa? Tuan-tuan, depan tu sikit ada lagi. Siapa? Makam gurunya lagi, Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i, tuan-tuan Allah sekalian, kalau tuan-tuan pergi ke masjid dia, di kubah masjid orang tak letak bulan dan bintang. Kan kita masjid kan bulan bintang. Di masjid Imam Syafi'i diletak kapal layar. Betul tak kah? Kapal layar. Kenapa diletak kapal layar? Kerana nak menunjukkan bahawa Imam Syafi'i ni betapa dia ni mengajar ilmu, menyebarkan ilmu. Maksudnya dia ni hidup pelayaran hidup dia dengan ilmu. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ketika duduk di kota Madinah Al-Munawwarah, Imam Malik tidak pernah pakai kasut. Anak murid tanya, wahai Imam Malik, kenapa tak pakai kasut? Imam Malik kata, macam mana aku nak pakai kasut sedangkan bumi yang aku pijak, tanah yang aku pijak ni, di bawahnya ada jasad Nabi SAW. Punya sampai tahu tu. Kita ni Nabi ziarah Nabi ni, slipper duk tang ni. Slipper duk kita ni sampai depan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangan kanan pun angkat, slipper pun angkat. Slipper beli RM10 dekat Uptown Seri Gombak ni. Boleh faham? Punya tak berakhlak dengan Nabi SAW. Boleh faham? Tu tak kira salah pintu lagi ni. Dia nampak pintu berkilat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya main jauh ni. Kita orang Malaysia, pakcik, makam Nabi depan tu. Oh ni silap ke? Silap. Layak mata dia pergi depan balik. Ya Allah, kita anak mud jarah Nabi pun jadi nak tergelak tengok dia ni. Punya duk semangat bagi salam, salah pintu. Salah pintu. Macam saya dah pesan kat jemaah, kalau dapat rezeki cium Hajarul Aswad, tengok Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad dia bukan seketul besar ni. Batu Hajarul Aswad dia kecil-kecil je.
Dia kecil-kecil ni tuan-tuan, dia pecah. Dia pun duduk nampak Hajar Aswad, tuan-tuan. Hajar Aswad ni kalau tuan-tuan dah pegang dia punya dinding tu pun belum tentu boleh cium. Dah nampak dah nak masuk kepala dah, kena tolak sikit dah. Keluar belakang tu. Hajar Aswad ni. Nak cium saya pesan, nak cium tu buka mata, tengok, pegang, cium, buka mata, jangan tutup. Ni dia dah semangat, cium, tutup. Keluar dia tahu Ustaz pasal apa? Kaabah apa? Hajar Aswad tu bau masam. Saya kata tu pungkok polis. Pergi cium mana pungkok polis ke Hajar Aswad? Kena tengok benda ni. Supaya tengok benda tu, dia jadi apa tuan-tuan Allah sekalian? Ibadat di sisi Allah. Faham? Nah, ni Imam Malik ni tuan-tuan, guru kepada Imam Syafi'i, dan Imam Malik tak buat rumah dalam tanah haram. Imam Malik buat rumah di luar tanah haram. Katalah kita kata kawasan ni kawasan Batu Kek kan, Sigomba Batu Kek kan? Dia tak buat ni, dia buat rumah di Selayang tu. Katalah Batu Kek ni kawasan tanah haram, dia tak buat, Imam Malik tak buat rumah dalam tanah haram, Imam Malik buat di luar tanah haram. Tak sanggup nak berak kencing mandi dalam tanah haram. Kita relax tu pada hotel, pui sini duduk tasbih, subhanallah, pergi ludah dah tadi ni. Tanah bumi haram, jangan duduk ludah tuan-tuan. Ni adab kita dengan Nabi SAW. Ni Imam Malik kata apa? Imam Malik pernah menyuruh pemerintah, Imam Malik suruh pemerintah, faham? Supaya dihimpunkan para peniaga di hadapannya. Imam Malik kata dekat peniaga, kalau kita ni MPS nak main Ramadan ni tak berapa hari nak Ramadan dah ni, betul tak berapa hari dah ni, geng-geng masjid pun duk atok lah, Ustaz bila kosong untuk tazkirah Ramadan? Kita pun rasa sak dah tak lama dah. Alamat nak datang Ramadan lagi dekat, tuan-tuan buka radio, ada Yusuf Tayyub tu lagi dekat amanah. Itu alamat lagi dekat. Sebelum tengok anak bulan, tengah-tengah dunia kata petang-petang, belilah kurma Nabi Yusuf Tayyub. Ni Syaban nak main dah, Rejab nak main dah ni. Faham lah? Tuan-tuan Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil pemerintah, panggil geng-geng ni. Kalau tuan-tuan tengok MPS, tuan-tuan siap tulis belakang tu, peniaga perlu menutup aurat. Dalam permit tu ada tu. Dalam permit tu ada. Imam Malik suruh panggil semua peniaga-peniaga ni, main panggil. Dan jika ia mendapati salah seorang dari peniaga itu tidak memahami hukum hakam. Hukum hakam apa? Hukum hakam muamalat, dan tidak pula mengetahui hukum hakam halal dan haram, maka beliau akan asingkan mereka daripada pasar. Dan Imam Malik akan berkata, pelajarilah kamu ilmu hukum hakam jual beli, kemudian barulah engkau berniaga di pasar. Panggil semua, interview dulu. Faham? Ni kita pergi Ramadan tuan-tuan, pukul 5.30 hujung mutabak. Bang, mutabak 3. Siap. Dia pun pergi belakang lori, minum teh ais limau. Limau pula lekat tanah sebiji. Bang, biji limau. Allahumma salli ala. Selawat pula. Tuan-tuan. Kita, bang, tak puasa kan? Tak puasa, tak apa, Allah faham. Allah faham ke ni? Tuan-tuan, ni ke kandang saya tuan-tuan, ni Haji Noh tuan-tuan. Ni yang tuan-tuan tengok baju belang-belang tu salah seorang abang saya tuan-tuan, yang pergi haji ni. Kami pergi haji sekali tuan-tuan. Sebelah dia tu Ustaz Faiz, Imam Surah Ubudiyah. Lepas saja main tuan-tuan, kawan-kawan ni bagus. Ni Haji Noh pakai baju belang-belang tu, pergi haji dengan saya tuan-tuan. Pergi naik motor dengan saya ni, Haji Noh ni. Tuan-tuan tanyalah, dia jadi saksi tuan-tuan. Kami ada seorang kawan ni, kita pagi pergi sembahyang subuh. Bang, bangun bang. Ha. Kita balik pukul 7 tuan-tuan, dia tak bangun subuh lagi. Dia telajak, biasalah telajak. Kita pun, bang, 7 dah ni, bangun. Kami dah keluar pergi beli roti canai apa nak makan di rumah ni. Bang, subuh. Dia pun bangun. Subuh. Dia buat, yang tu biasa. Drama tu biasa. Betul tak betul? Kita pun sama bini, bang, subuh pukul 8 kah? Dia buat terkejut satu macam terkejut ni. Dia pun nak kata 7. Oh 7, subuh. Oh subuh dia pun nak lak mata. Itu macam mana? Kena sembahyang juga kah? Dia tanya ni. Kita kata kena sembahyang 7 pun 7 Dia pun tetap bangun-bangun dia buat kelipot lipat kain sampai ke sini. Ini kisah benar ni. Kawan kami Masuk beli ayat.
A'udzubillah minasyaitan. A'udzubillah minasyaitan apa lagi? Hang lambat-lambat dah. Tak? Saya diam lagi, saya tak kata apa. Saya diam, saya tak kata apa. Duduk dalam bilik ayam. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kena beza dah. Bilik ayat dengan tandas tak sama. Bilik ayat kalau tak ada tempat berak, itu dipanggil bilik air. Boleh faham? Nak baca bismillah boleh. Tapi kalau dalam bilik ayat ada jamban tempat berak, maka dia dikira tandas. Faham Dia pun habis ambil wuduk, kami duduk tahan lagi, tak kata apa. Saya pun nak buka nasi lemak apa semua. Dia semayang tepi. Salli fa subh. La haula wala quwwata. Kita ni bang duk la haula wala apa lagi semayang teruslah, lambat-lambat dah. Dia pun pusing ya. Allah, auzubillah. Tu baca dia macam subuh pukul 6. Faham? Dia punya duk macam Tok Bilal. Tok Bilal tuan-tuan. Kan? Jumaat ni sini Jumaat lah sini. Kita khatib duduk di atas ni. Khatib macam misalnya dia akan bagi salam dengan nada suara jin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa. Faham? Padahal boleh biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi sebab dia nak bagi nampak garang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia buat suspend punya suara ni. Tok Bilal duduk sebelah ni. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah wala hawla wala quwwata Allah. Tang tu saja seminit. Khutbah tak baca lagi ni bang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah wala hawla wala quwwata apa lagi. Khutbah tak baca lagi ni bang. Zuhur pula 1.45 bang oi. Contoh. Jadi Imam Malik dia panggil semua, dia tanya hukum. Tahu tak macam mana hukum jual beli? Tambah lah ni pula, bini-bini ni dia ada apa? Dia ada Shopee, dia ada Go Shop. Betul tak betul? Shopee, Go Shop, buka TV semua siaran jual barang. Tak susah, tekan, order serika, order tak tahu barang main rumah. Suami bayar. Tak ada hukum tak? Ada hukum, kena tanya suami boleh tak boleh. Bukan main order surprise. Bang, ada orang datang, siapa tak tahu, mampir tengok. Suami kena sign. Beli apa ni? Tak beli ni. Bang, tak boleh, kena tanya dulu. Kena tanya suami. Macam kita bagi makanan kat jiran. Bagi makanan kat jiran sunat. Tanya suami wajib. Faham? Suami beli ayam, separuh pergi bagi kat jiran. Ya, tanya bang, besok ingat nak buat nak besar ni bagi lebih. Boleh tak boleh? Kena tanya suami dulu. Kalau suami kata boleh, baru boleh. Nak buat sedekah tu sunat, tapi tanya suami tu kena minta izin. Boleh faham tak? Baik, tuan-tuan Allah sekalian. Jadi katanya apa? Dan pelajarilah mereka itu akan hukum hakam. Imam Malik dia panggil, dia interview seorang-seorang. Benda yang kita paling takut adalah interview lah. Dan dia akan bertanya hukum hakam tentang jual beli. Hukum jual, hukum beli. Jual beli, dia akan tanya peniaga tersebut. Kalaulah belum berjaya dan tidak memahami tentang hukum hakamnya, berkatalah Imam Malik, pelajarilah akan hukum hakam jual beli, kemudian barulah kau berniaga di pasar. Nak sembelih ayam, tengok lepas sembelih ayam tu pisau tu dibasuh macam mana, kau dia celup dalam bekas sama, kau dia angkat balik ke ayam tu jadi ayam najis tak najis ke, mustakmal tak mustakmal ke. Dia kena tengok. Kita nak pergi beli ayam, tengok cara dia sembelih macam mana, sembelih dia tu. Tuan-tuan, kalau di sini di Malaysia dia sembelih siap dah, ada juga yang baru nak sembelih. Kalau di Mesir kita nak baru sembelih. Kita nak ayam tu, dia akan sembelih depan kita. Dia akan sembelih depan kita, tuan-tuan. Kira dia sembelih tu, kira kita dapat ayam tu balik rumah masa duk belajar dulu ni, zaman belajar dulu ni. Balik pun duk rasa isi tu macam panas-panas lagi kita. Dia sembelih depan-depan kita. Semalam saya cerita, semalam saya di Penang, tuan-tuan. Ni dua-dua sahabat saya ni teman semalam. Saya kuliah di Penang semalam, tuan-tuan. 7 sahabat teman naik motor.
Pagi kami ada kursus umrah di ofis dekat Primus Gombak pukul 9. Habis 12.30 tuan-tuan, dalam depan imam apa semua pukul 2 pergi Penang. Sampai petang. Kuliah maghrib, lepas maghrib, lepas isyak ada forum. Habis forum dekat 12.30 apa semua. Pergi kena nasi beratok apa semua ni, syarat sah dia. Kan nak balik kan syarat sah, seorang duk mata tak boleh angkat, seorang pula duk nak balik. Ada 9 orang. Saya kata jomlah kita makan dulu nasi beratok ni. Seorang ni mata, ustaz mata tak boleh naik dah ni. Sebab kami macam mana pun kena balik. Saya kata pasal pagi tadi kami ada forum pula di Cerah pukul 8 pagi. Saya kata apa jadi pun kena balik. Lepas ni puak-puak ni kira nak tidur hotel lah lepas ni. Dia kata pasal berat mata ni kita check in bah. Saya paling seram dengan ayat tu lah. Kita bina gambar semua dah nak ni. Saya kata bang tolong bang, apa jadi pun kita balik tuan-tuan. Makan punya makan, sembang punya sembang, pukul 3, 10 minit baru bertolak. Naik motor. Sampai di rumah 6.40 pagi. Sembahyang subuh di rumah 7.30 keluar pula pergi Cerah forum. Habis 7.30 Cerah. Tadi di Jalan Kucing kuliah muslimat lepas Zuhur. Lepas asar tadi sahabat saya main di rumah. Tanyalah saksi dan sampai rumah tak sampai 5 minit. Masuk rumah pun tak ada. Jom saya nak pergi kuliah. Jom kami ikut lagi main kuliah ni. Ni kalau tuan-tuan tengok mata merah bukan ada saka, tak tidur lagi. Abang tak siap ni. Semalam saya cerita di Pulau Pinang. Saya kata apa, lah ni sekolah-sekolah agama ni, nak masuk sekolah agama, mak ayah kena interview dulu. Betul tak betul? Ni bukan Johor pinggiran Batu Kip. Ada satu sekolah agama tuan-tuan, sekolah Mataku. Saya nak masuk anak saya dulu ni tuan-tuan, saya pun tak tahu. Kita macam biasa lah, ingat nak pergi daftar, tanya-tanya apa sikit masuk lah. No, interview. Bini saya bilang, yang kita kena interview ni. Bang, main dengan ustaz, kalau dengan interview pun seram tu. Betul tak? Tuan-tuan sembahyang 5 waktu. Sebut tengok rukun iman keempat bila. Faham tak faham? Saya bila bini saya kata kena interview, Allah mak, tak apalah nak buat macam mana. Dia kata lelaki bilik asing, perempuan bilik asing. Saya kata sudah. Kalau mak ayah lulus, bawa anak akan masuk interview, periksa masuk mengaji. Kalau mak ayah gagal, anak tu tak interview dah, memang tak dapat lah. Sekolah tu dekat sini dah, pinggiran Batu Kip. Siapa masuk dalam dewan lelaki, perempuan masuk belah sana. Ni jantung ni duk main ketat ni. Duk. Nak interview, bukan nak interview, nak kena jawab soalan. Siapa masuk tuan-tuan, seorang hamba Allah panggil, Ustaz siapa pula duk pergi kenal tahu ni. Dia pun main, Ji, dia macam ni lah jemaah surau. Ji, main mana? Dia kata saya terkena Ustaz. Kenapa terkena? Saya main nak ambil borang ya. Main saya nak kena periksa interview semua ni apa cerita ni. Saya kata ayah dia mana? Ayah dia ada di rumah duk tengok TV. Saya nak main ambil borang ya. Tok Wan, kes naya Tok Wan ni. Kes naya Tok Wan ni main nak ambil borang, kena interview tu tak goyang tuan-tuan. Dia kata, Ustaz tolong cek Ustaz. Saya pun tengok soalan dia tuan-tuan. Allah. Soalan pertama, sebutkan 5 rukun Islam. Soalan kedua, sebutkan 6 rukun iman. Tuan-tuan, tu saya kata sembahyang 5 waktu pun kelipok-kelipok boleh silap betul kan? Nak tengok soalan kelipok. Macam kita baca Quran lah, baca Yasin ramai-ramai memang dengar sedap sama. Baca sorang-sorang tengok. Tahu nak tahu tadi sama. Duk buat batuk 7 kali. Start dah baca ramai-ramai memang bunyi sama. Tapi kalau sorang-sorang ni tahu mana start 7 kali. Tak berapa nampak lah dia kata ni. Haji sambung. Betul tak? Saya pun tengok tuan-tuan. Saya tengok saya kata memang dalca tuan-tuan. Yang iman pergi duduk kat Islam, hak rukun Islam pergi duduk mengucap kalimah syahadah. Yang kedua beriman pada Allah. Yang ketiga puasa. Yang keempat yang rukun iman ni pula yang pertama sekali mengerjakan solat 5 waktu. Saya kata pilih. Saya kata Ji, salah ni Ji. Salah ke? Cik, hang tanya hang pula tanya. Saya kata salah. Tengah dia duduk kata salah tu budak hak jaga Faisal, budak tahfiz kan, budak tahfiz. Pak cik, tak boleh sembang. Tak boleh sembang. Apa dia ustaz? Saya nak tanya dia. Budak tu belah macam tu tuan-tuan, kena sang ke pakcik ni. Kono-kono pengawal Faisal lah kena halau itu lah. Soalan nombor pertama, kedua, nombor 3. Sebutkan 2 jenis najis. 2 jenis najis. Dia tulis 1 najis keras, 2 cirik-birik. Tuan-tuan, ni cerita betul ni. Saya pun tengok cerita. Ji, ni bukan jawapan dia ni, bukan. Hak bawah tu sebutkan 5 hukum tajwid. Tak keluar tu dah. Ikhfa' ke idgham tak ada keluar apa tu dah.
Tak nak keluar barang. Dia sampai nombor 4 dia start lah. Saya kata, Ji, salah semua ni, Ji. Naji ni pun dia mukhalazah ke, mukhafafah ke, mutawasitah ke. Oh, betul lah. Dia panggil balik budak dia marah. Dia ambil kertas dia. Silap ni, ustaz abang silap banyak ni. Budak tu pun dah kena marah dah tadi, Mamat. Dia kata, tak boleh ni. Dia ni ustaz, saya tanya dia abang salah, saya nak balik, saya nak pergi ambil dia. Pergi ambil juga lah. Budak tu nak kata apa tu tak? Faham? Lepas tu duduk sebelah ustaz, tengkok panjang. Oh. Tentang tiru. Dengan ustaz-ustaz syubahat sekali. Faham? Saya pun tak ingat lah. Anak pun masuk sekolah, lepas 2-3 bulan jumpa KBBS. Ustaz-ustaz mana? Duduk, saya nak belajar makan. Bersama. Itu saya lulus periksa. Lulus lah tiru. Faham? Tuan-tuan, Imam Malik kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan, sikit lagi kita sebab. Maka sabda Nabi SAW, la takunanna in istata' awala man yadkhulu su' wa la akhira man yakhruju minha fa inna ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatah. Tuan-tuan lepas isyak baca surah Al-Mulk kan? Okay, sikit. 2 minit. Boleh lah? Dia ni munafik betul. Dah tak sikit. Nak habis tajuk ni tuan. Nabi kata apa? Janganlah engkau menjadi orang pertama yadkhulu su', yang masuk pasar. Hari ni berlaku tak benda ni? Ada mereka nak buat lancaran tudung apa ke, tapi tidur depan kedai. Betul tak betul? Mereka kata ada mega sale, nak jual perabot murah-murah, 5 orang pergi tidurlah depan kedai ni. Sedangkan Nabi larang, jangan buat perangai macam tu. Dia kata besok 50 orang terawal, siapa masuk Tesco yang paling awal, tilam potong harga 50%. Kita pun pergi tunggu, rupanya tilam hak hak span tu, hak kencing tirih tu. Tahu tak? Kalau kencing tirih, kita dah ingat hak tebal ni, dah tak hak nipis tu kan, kena muhung lagi. Tu Nabi kata tipu daya. Tuan-tuan pernah kena tak? Ni hak gores tu. Ni hak gores. Depa pun pandai, depa tengok kat kalau troli barang tak banyak, depa buat tak nampak. Dia tadi kita tak ada duit punya geng ni. Kalau troli penuh, dia tahan ni. Tuan-tuan, saya kenal ke NSK, jalan-jalan dia panggil bini saya. Depa pun pandai, depa tak panggil kita, panggil bini. Kak orang perempuan ni, bini saya pakai nikah. Saya yang tahu mata dia macam mana. Bini saya pun buat mata macam ayu-ayu lah, so berhenti. Faham tak? Tuan-tuan, kita bini, suami dia kenal bini. Dan bini, dia saja kenal suami. Setuju tak setuju? Ni dalam duduk surau ramai-ramai macam ni, tiba-tiba bau kentut. Bini dia tahu, ni kentut lelaki aku, dia tahu. Dia seorang tahu. Dalam surau ni dia masak, bang, abang kentut dah. Jangan doa abang kau orang, baru lepas ni 2 kali dah kata. Bang, saya kata lah, tuan-tuan, kita ni walaupun ustaz tentang dengan bini, tumbang kita tuan-tuan. Saya kata mengauk ni semua. Caklah tengoklah dulu. Kita ni dulu. Kak ni kak, terima kasih ni, abang ni pakai jubah apa, imam ke apa kan? Bini saya bang, ustaz. Oh, ustaz dulu. Dia pun bagi satu kertas kat bini saya pun tunggu lagi. Orang perempuan pantang bagi free. Tanya. Dia buat terkejut. Masya Allah, macam kita ustaz. Masya Allah, dia kata, kak, tanya ni kak dapat dapur ni. Ni dapur ni harga 7,000 ni. Dia buat terkejut. Kita tak terkejut lah, kita tahu dah ni drama. Harga 7,000, tapi hari ni kita bagi harga 1,500 kak. Bini pun dia mula duk main apa. Orang perempuan ni Allah bagi tuan-tuan, tak satu jari yang lemah kita. Betul tak betul? Ni ikat serban dah bagus dah, macam tu imam punya ikat serban, satu sugi duk ada tang lain, tasbih punya duk ada tang lain ni. Mana abang? Surau. Dia tak jari ya. Abang Haji. Oh, abang Haji. Guru ni. Buka serban ni tinggal. Tak apalah, tak pilih aku buatlah kopi orang masa tu. Tinggal terus jemaah ni. Kerana jangan cakap dah kita pun sama. Betul tak betul? Mau kalau kata pakai kepiah macam saya ni, dia duk lipat, dia buat macam satu tangan macam ni. Bini punya kuasa tu lah. Saya pun tunggu. Apa? Dia duk ayat bini saya dengar awak tak? Tak apa, kita pun tengok boleh ada apa. Dia tu saya cuba call bos saya. Saya rasa dia boleh dapat lagi barang ni. Dia pun kata, bos, ini saya macam mana? Dia pun boleh buat drama lagi nampak. Dia kata macam ni, kau tambah lagi 1,000, kau akan dapat peti air. Orang perempuan ni dia lagi benda orang perempuan Allah sebut dalam Quran, farahun wa rahanu wa jannatu na'im. Orang perempuan ni Allah uji dengan barang. Orang lelaki Allah uji dengan perempuan. Betul tak betul? Quran sebut, sebab tu sampai dalam syurga dapat perempuan bidadari. Tanya tengok, bang, abang minat apa? Saya minat Ferrari ustaz. Saya memang impian saya nak kereta Ferrari. Bang, kita nak pergi Ferrari dengan nikah lain. Abang pilih mana?
Agak-agak dia pilih mana tuan-tuan? Tak apa, orang rumah tak nampak, jawab saja jawab. Kalau saya ada belakang, orang belakang. Kan? Bang, minat macam mana Ferrari pun nikah lain lah. Tapi orang perempuan kalau tanya, kak ni malam ni nak makan malam dengan Rosyamno kau nak Tupperware? Betul, dia pilih apa? Dia pilih Tupperware lah. Kita mampu, kita ni lepas subuh nak balik pergi apa? Rumah. Tengok satu perempuan naik skuter, terikut perempuan tu. Dia apa? Aku pitang ni silap ni, patah balik ni. Ujian tuan-tuan. Sebab tu orang lelaki suka makan di kedai. Betul tak betul? Betul apa? Kedai tom yum. Oh, baru duduk Abang Haji weh. Ni tasbih pun ke slow duk simpan ni. Faham tak? Ni dia kata. Jadi Nabi kata apa? Barang siapa yang mereka itu masuk awal, dan jangan pula kau jadi orang yang terakhir. Tutup pukul 12 kita keluar. Tutup pukul 11 ni Nabi sebut ni hadis. Hadis Nabi. Jangan kau keluar jadi orang yang terakhir, fa innaha ma'rakatu syaitan. Dan sesungguhnya waktu itulah syaitan nak tancapkan bendera, nak tengok siapa menang, siapa kalah. Sebab tu tuan-tuan tengok biasa orang masuk Tesco ke Giant, masuk sama-sama, laki bini masuk sama-sama. Betul? Pegang tangan. Betul? Keluar tak sama. Tuan-tuan cuba buat research tengok depan pintu. Kalau tuan-tuan tengok laki keluar laju ya, tuan-tuan tengok bini kat belakang, confirm com. Pasal apa? Pasal ada benda dia minta tak dapat. Boleh faham? Kalau tuan-tuan tengok bini keluar dulu, tengok pula laki dia kat belakang. Duduk satu macam ni, duduk keluar bam, duduk pergi sapu tepi ni. Kita tahu bajet lari. Faham? Dia nak beli barang dapur, terbeli dengan tilam-tilam sekali. Syaitan pun kata cantik, bergaduhlah laki bini ni kerana satu bantai. Suami dia senang. Tadi dalam list tak ada pun nak beli bantai. Loh, ni ada promosi, belilah. InsyaAllah lah nanti bulan ni kalau abang dapat bonus abang beli. Bulan 12 bulan depan dapat bonus abang beli. Kalau beli slow ya bini bagi. Kalau beli doa-doa lah. Tak lah doa. Sambil duduk kelak tu. InsyaAllah lah abang beli bulan depan. Tunggu mati kot baru beli. Dia kuih duk main ni. Betul tak betul? Betul tak betul? Kita lagi nak buat settle, dia lagi duk main. Abang beli, doa lah, awak tu doa lah, InsyaAllah bulan depan ada rezeki abang beli. Kalau tahu dulu kahwin dengan man tak apa. Tu dia. Lepas buka cerita kahwin dengan man ni, kita buat tak apa, aku cerai hang dekat depan pintu ni. Cerai depan masuk mahkamah, cerai depan Tesco. Syaitan pun tancap, kita menang. Anak Adam bergaduh kerana satu bantai. Boleh faham? Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan pun sama. Bini-bini kita ni ada Lazada, mereka nak beli bagi mereka seronok. Barang siapa menggembirakan orang lain, Allah sediakan mahligai dalam syurga. Bang nak beli pisau, beli. Yang penting bini seronok. Betul tak kak? Dapat mahligai dalam syurga. Akak pun sama, bahagiakan suami. Dah lama suami nak menikah dua, bagilah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa suami isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik ipar dua kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa sahabat-sahabat jiran tetangga kami ya Allah. Wahai Tuhan, jadikanlah kami di kalangan mereka yang alim, yang tahu soal jual beli ini ya Allah. Jauhkan kami daripada perniagaan yang mendatangkan syubhah. Jauhkan kami daripada urusan jual beli yang mendatangkan syubhah. Jauhkan kami dalam urusan jual beli yang mendatangkan murka dan tidak keberkatan di sisimu ya Allah. Wahai Allah, kau rahmatilah jemaah ini ya Allah. Kau jadikan kami di kalangan orang yang istiqamah dalam majlis ilmu dan menghadiri rumah-rumahmu ya Allah. Wahai Allah, jadikan apa yang kami lakukan ini pahala untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikan apa yang kami buat ini ya Allah pahala untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Sesungguhnya apa yang kami miliki hari ini berkat doa ibu dan ayah kami ya Allah. Wahai Allah, izinkan kami dipertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.